wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina fathan qariba ya fattahu ya 'alim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah 'alaina fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menzahirkan kesan daripada sifat kasih sayangnya, yang mana dia menghadirkan kita berada dalam rumahnya. Maka saksikanlah dengan mata hati kita bahawa ini adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat kesan daripada sifat dan juga kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ini supaya manusia melihat dan memandang kepadanya, bertafakur dan juga merenung kepadanya, yang dengannya dia dapat mengenal kebesaran Allah, dapat mengenal kehebatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya merasai kebesaran Allah tersebut. Hatinya dipenuhi dengan keagungan, dengan kehebatan, kesucian Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati tersebut merasa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut merasa kedekatan dan juga kehampiran Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman-Nya, fa inni qarib, aku hampir, aku amat dekat denganmu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat denganmu, lebih dekat daripada urat lehermu dengan dirimu sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Maka seseorang yang sentiasa melihat dirinya dan melihat alam ini, segalanya mempunyai pertalian dan perhubungan yang tidak putus dengan sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan segala-galanya, yang memperjalankan segala-galanya, yang memperhidupkan dan memperwujudkan segala-galanya, menjadikan segala-galanya dan segala-galanya di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya dan kudratnya, dan segala-galanya tidak terpisah daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan yang sedemikian akan melahirkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan dan penyaksian kepada perkara tersebut akan menumbuhkan pengenalan yang menebal dalam dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kenal itu maka dia bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, penghulu kita, pemberi syafaat kita, penunjuk jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam ke atas ahli keluarganya dan juga para sahabatnya, dan mereka yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita dihimpunkan dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu. Majlis ilmu yang diadakan di atas dunia ini adalah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti mana Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di dalam taman syurga di dunia ini, mudah-mudahan Allah taala memudahkan perjalanan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang hakiki di akhirat kelak. Kerana apabila Allah memberikan istiqamah kepada seseorang sehingga dia dilembutkan sendi-sendinya, anggota badannya, sentiasa memperolehi taufik dan hidayah oleh Allah untuk sentiasa memperdalamkan ilmu di dalam dadanya mengenai agama Allah, ilmu agama mengenai Allah, ilmu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu mengenai syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu mengenai hadis-hadis, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka ini adalah sebagai suatu petanda dan juga alamat bahawa Allah yang berkehendak untuk memberikan kebaikan yang besar kepadanya dan memberikan kemudahan kepadanya untuk berjalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka saksikan dengan mata hati kita terhadap nikmat dan juga anugerah kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang berupa taufik dan juga hidayah untuk kita sentiasa dia hubungkan hati kita dan dipautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah setelah kita menyelesaikan pengajian kitab Syama'il At-Tirmizi yang kita telah jalankan selama beberapa tahun, dan pada 2 minggu yang lepas kita telah mengkhatamkan kitab Tirmizi, iaitu kitab Syama'il, hadis-hadis yang terkandung di dalamnya yang menerangkan mengenai peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat dan juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kriteria dan juga rupa paras fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih kenal siapa rasul kita, siapa nabi kita, siapa penghulu kita. Maka pada minggu ini kita akan memulakan kitab baru yang telah dipersetujui dan disepakati dengan Tuan Imam, bahawa kitab yang kita pilih untuk kita muzakarahkan bersama iaitu kitab hadis Imam Bukhari, yang beliau menamakan kitab hadis ini dengan nama Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh Al-Imam Bukhari, imam besar di dalam ilmu hadis, yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan behavior yang baik, berkaitan dengan ciri-ciri seorang mukmin ataupun seorang muslim yang baik. Maka Imam Bukhari rahmatullahi alaih adalah nama yang tidak asing lagi bagi kita. Namanya adalah begitu besar dalam ilmu hadis, lebih-lebih lagi di dalam khidmat dan juga mujahadahnya untuk mengkategorikan hadis-hadis yang sahih menurut beliau di atas syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijrah, lebih kurang 810 Masihi, dan beliau berasal daripada Bukhara. Imam Bukhari berasal daripada Bukhara. Bukhara terletak 10 km daripada Samarkand. Di manakah Samarkand? Samarkand terletak di kawasan berhampiran dengan Rusia, terletak di bawah Rusia. Di dalam istilah ilmiah dipanggil sebagai min wara'in nahar, iaitu negeri-negeri yang terletak di belakang sungai. Maksudnya di belakang, mungkin sungai yang dimaksudkan adalah sungai Yufrat ataupun sungai Dajlah. Jadi di sebalik sungai sana adalah negeri-negeri yang mempunyai perkataan Tantan di belakang itu sekarang ni. Kebanyakannya Kazakhstan, ada Uzbekistan, apa lagi di sana, Turkmenistan, Go ahead Gostan Kyrgyzstan ada, Stan. Ini Stan ni bahasa Parsi. Stan bahasa Parsi. Istan maksudnya tanah ataupun lapangan ataupun medan ataupun padang ataupun tanah lah, kita kata tanah. Pakistan tanah suci, daripada Pak dengan Istan. Pak maksudnya suci dalam bahasa Urdu. Bahasa Parsi juga dipanggil Pak. Sebab itu kalau Maulana daripada India ataupun Pakistan, apabila mereka ceramah, mereka akan panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Pak. Dia panggil Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak maksudnya Nabi suci. Itu sebagai satu gelaran Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ni kaha ke ke
Macam tu bahasa Urdunya. Jantan Urdu. Baik. Jadi miwara'in nahar, negeri-negeri sebelah sungai, iaitu negeri-negeri yang berdekatan dengan Syria, seperti Samarkand, seperti Bukhara, seperti apa lagi, negeri-negeri yang terkenal di belah sana seperti Tirmiz. Ini semua adalah tempat lahirnya para muhaddisin yang hebat. Pakar-pakar hadis kebanyakan berasal daripada sebelah Rusia ini. Subhanallah. Suatu sistem daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba imam-imam ataupun ulama-ulama yang datang daripada sebelah Rusia ini pada zaman dahulu, mereka hebat dengan ilmu hadis. Mereka melakukan khidmat dan juga mujahadah yang hebat, melakukan perjalanan ilmu daripada sebuah negeri ke negeri yang lain semata-mata untuk menuntut ilmu hadis. Dan mereka menyusun kategori dan mereka menyusun metodologi di dalam ilmu hadis. Dan antara imam yang terkenal adalah Imam Bukhari. Imam Tirmizi juga berasal daripada sebelah Rusia. Abu Lais As-Samarkandi juga berasal dari sebelah Rusia. Imam Ibnu Majah juga berasal daripada sebelah Rusia. Mereka bukan cakap Arab, mereka cakap bahasa Ajam. Kebanyakan mereka bercakap bahasa Parsi. Ada yang bercakap bahasa mereka sendiri, bahasa mereka yang tersendiri. Tapi mereka berhijrah ke kota Arab, mereka berhijrah ke Hijaz, mereka duduk di Mekah, mereka duduk di Madinah, mereka duduk di Mesir, mereka duduk di Yaman, mempelajari bahasa Arab dan mencari masyaikh, mencari para guru yang mereka boleh ambil ilmu daripada mereka. Maka Imam Bukhari telah dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapanya telah meninggal dunia, maka yang tinggal adalah ibunya yang membesarkannya. Beliau membesar dalam keadaan keluarga yang terdidik, keluarga yang kuat berpegang dengan agama. Pakciknya dan juga sepupu-sepupunya kuat berpegang dengan agama. Maka hasil didikan agama, beliau tumbuh membesar dalam keadaan hatinya cinta pada agama. Maka apabila umurnya 14 tahun, ibunya membawa Imam Bukhari bersama dengan abangnya menuju ke haji. Setelah daripada mengerjakan haji, maka timbul keinginan yang kuat daripada Imam Bukhari untuk melanjutkan pengajian dengan lebih mendalam lagi. Maka beliau telah duduk di kota Mekah. Maka beliau telah berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, mempelajari fiqh, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, mempelajari bahasa Arab, mempelajari mantik dan bermacam-macam ilmu alat di dalam ilmu agama. Baik, siapakah nama Imam Muhammad bin Ismail Al-Mughirah? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Moyang kepada Imam Bukhari ini adalah Bardizbah. Bardizbah ini berasal daripada Parsi. Bardizbah ini dikatakan bahawa asalnya penyembah api, seorang majusi. Tetapi anaknya Al-Mughirah masuk Islam, kemudian seluruh keluarganya masuk Islam. Dan akhirnya keluar daripada keturunan ini seorang imam dan seorang ulama hadis yang besar yang bernama Muhammad bin Ismail. Bila kita sebut nama Imam Bukhari, maka kita ingat nama asalnya adalah Muhammad bin Ismail. Maka Imam Bukhari mempunyai suatu kitab yang menjadi satu masterpiece besar di dalam ilmu hadis yang dinamakan Jami' Sahih. Al-Jami' Sahih, ataupun kita selalu mendengar dengan nama Sahih Bukhari. Dengan nama Sahih Bukhari. Di dalamnya terkandung lebih kurang 7,000 hadis. Di dalamnya terkandung lebih kurang 7,000 hadis. Dan banyak hadis yang diulang-ulang oleh Imam Bukhari di dalamnya berdasarkan bab-bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Jika ditolak daripada yang berulang-ulang, maka hadis yang benar-benar berada di dalam Sahih Bukhari adalah 4,000 hadis. Yang 3,000 yang lain adalah ada hadis ulangan daripada 4,000 hadis yang sudah sedia ada. Kadang-kadang Imam Bukhari meletakkan bab dan dia melihat untuk bab ini dia perlu untuk bawa hadis yang sama yang dia telah letak di dalam bab yang lain, maka dia bawa hadis tersebut juga dalam bab tersebut. Dan Imam Bukhari menghafal hampir 1 juta hadis. Imam Bukhari rahmatullah alaih menghafal lebih kurang 1 juta hadis, tetapi yang boleh dicatatkannya lebih kurang 600,000 hadis.
yang boleh dicatat. Yang lain semua dihafal. Beliau tidak perlu catat sebenarnya. Imam Bukhari menghafal seluruh hadis-hadis yang dimiliki olehnya. Para muhaddisin yang terdahulu biasanya mereka menulis itu ada sebagai bantuan sahaja, tapi mereka semua menghafal hadis yang mereka pelajari. Maka Imam Bukhari menghafal lebih kurang hampir 1 juta hadis, tetapi yang boleh dicatatkan, yang boleh dimuatkan dalam buku notanya lebih kurang 600,000 hadis. Dan daripada hadis-hadis yang dimiliki oleh beliau, Imam Bukhari memilih mana yang boleh diletakkan dalam satu kitab yang supaya dia boleh kategorikan sebagai hadis-hadis yang paling sahih, hadis-hadis sahih. Bukan bermakna hadis-hadis yang lain ditolak, tidak. Tetapi itu sebagai suatu tabiat Imam Bukhari inginkan suatu kitab yang di dalamnya khusus untuk dikumpulkan hadis-hadis yang sanadnya yang paling sahih menurut Imam Bukhari. Kerana setiap imam hadis mereka ada syarat-syarat yang mereka letakkan, yang mereka cipta sendiri, metodologi yang mereka cipta sendiri dalam mengumpulkan hadis-hadis, dalam membuat kompilasi hadis. Imam Bukhari mempunyai syarat-syaratnya yang tersendiri. Imam Muslim mempunyai syarat-syaratnya yang tersendiri. Imam Abu Dawud mempunyai syarat-syaratnya yang tersendiri. Dan Imam Tirmizi mempunyai syarat-syaratnya tersendiri. Apakah syarat-syarat? Maksudnya, apakah syarat-syarat sesuatu hadis itu boleh dipanggil sebagai hadis sahih? Setiap imam mempunyai kaedah yang berbeza-beza. Walaupun kita selalu mendengar hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, apabila kita selalu sinonim, hadis sahih selalu Bukhari dan Muslim. Tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim, kaedah dan juga metodologi di dalam meletakkan kategori hadis yang sahih adalah berbeza. Imam Muslim mau syaratnya yang lain, Imam Bukhari mau syaratnya yang lain. Yang menyebabkan Imam Bukhari namanya teratas daripada Imam Muslim adalah kerana syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari adalah lebih ketat berbanding dengan Imam Muslim. Jadi berdasarkan metodologi ilmu itu, dia letakkan Imam Bukhari sebagai yang teratas. Jadi kalau nak letakkan 600,000 hadis semua di dalam satu kitab, sudah tentu ini sesuatu yang susah untuk kita pelajari. Bayangkan 600,000 hadis. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaih memilih supaya ada satu kitab yang mudah mungkin untuk dijadikan rujukan, bukan untuk membuat mazhab baru, ya. Imam Bukhari menyusun hadis-hadis ini bukan untuk membuat mazhab baru, supaya untuk mengatakan inilah agama. Tidak. Imam Bukhari menyusun dan membuat kompilasi hadis supaya ada suatu buku ataupun suatu sumbangan beliau di dalam ilmu hadis yang di dalamnya kategori hadis yang beliau sendiri tetapkan syarat-syaratnya, sumbangan beliau. Bukan untuk membuat mazhab baru, kerana Imam Bukhari itu asalnya adalah bermazhab Syafi'i. Beliau sendiri adalah bermazhab Syafi'i. Kemudian ada pendapat yang mengatakan kemudian apabila beliau telah mencapai usia yang lanjut, apabila ilmu beliau telah mantap sehingga beliau mencapai kepada darjah mujtahid, kepada martabat mujtahid, maka beliau sendiri adalah menjadi mujtahid sendiri. Tetapi kebanyakan pendapat mazhabnya biasanya akan cenderung kepada mazhab asalnya, iaitu mazhab Syafi'i. Kebanyakan para muhaddisin, kebanyakan mereka yang pakar hadis seperti Imam Muslim, Imam Muslim sendiri walaupun beliau mencapai darjah mujtahid, tetapi beliau masih bertaklid dengan mazhab Syafi'i. Ini orang yang sudah pakar. Imam Muslim sendiri, selalu kita dengar hadis sahih Bukhari dan Muslim. Imam Muslim sendiri, beliau hidup dan mati beliau dalam mazhab Syafi'i. Walaupun beliau sampai kepada darjah mujtahid seperti mana Imam Bukhari rahmatullahi alaih, tetapi beliau selesa untuk berada di bawah payungan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Mengapa? Mengapa Imam Muslim yang sudah ada suatu karya yang besar, satu sumbangan yang besar dalam ilmu hadis, beliau seorang yang terpandang, yang terhormat dalam ilmu hadis, tetapi masih bertaklid, masih berpegang dengan satu mazhab, itu mazhab Syafi'i. Mengapa? Ini adalah kerana Imam Muslim memahami bahawa Imam Syafi'i rahmatullah alaihi itu keilmuannya adalah lebih hebat daripada para muhaddisin.
Kerana para muhaddisin, sebilangan masa besar mereka adalah dalam mencari hadis dan juga mengumpulkan hadis, mencari masyaikh. Itu juga adalah suatu sumbangan ataupun suatu mujahadah yang besar dalam mencari ilmu hadis. Ini sesuatu yang baik, sesuatu yang terpandang, sesuatu yang terhormat. Tapi sesuatu untuk dijadikan pegangan, tidak cukup hanya dengan ilmu hadis. Untuk dijadikan manhaj dan untuk menjadikan suatu perjalanan syariat yang tepat dalam mengamalkan agama kita, tidak hanya cukup hanya berdasarkan dan bersandar kepada hadis, kita perlu kepada ilmu fiqh. Dan demikian Imam Syafi'i adalah seorang yang hebat, seorang mujtahid, seorang imam mazhab, seorang yang telah menyusun daripada A sampai Z selok-belok berkaitan dengan syariat, selok-belok berkaitan dengan fiqh. Bagaimana taharahnya, bagaimana cara wuduknya, bagaimana cara salatnya, bagaimana cara puasanya, bagaimana cara hajinya, bagaimana cara berniaga, bagaimana cara bertani, bagaimana cara bersaksi, bagaimana penyaksian, bagaimana mahkamah, bagaimana qada, bagaimana cara kehakiman. Daripada A sampai Z disusun oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Demikian juga dengan imam-imam mazhab yang lain, seperti Imam Abu Hanifah yang dikenali sebagai Imamul A'zam. Imam Azam, Imam Abu Hanifah adalah pengasas kepada mazhab Hanafi. Dan Imam Abu Hanifah mempelajari hadis daripada seorang pakar hadis yang hebat, namanya Imam A'mash. Imam Abu Hanifah mempelajari hadis daripada seorang imam hadis yang besar, iaitu Imam A'mash. Imam A'mash adalah nama yang unggul, yang ulung, yang hebat di dalam keilmuan hadis. Tetapi Imam A'mash hendak mempelajari fiqh, maksudnya dia tengok hadis, dia tak faham macam mana nak amalkan agama. Tadi kita kata sekadar hadis tidak cukup, dia perlu sandarkan kepada fiqh. Maka Imam A'mash akan berjumpa dengan Imam Abu Hanifah untuk bertanya mengenai fiqh, bagaimana untuk amalkan hadis ini. Kerana seseorang yang hanya mengumpulkan hadis, seorang yang hanya mempelajari hadis, tidak bererti dia terus tahu dan mengerti bagaimana untuk amalkan agama. Sebagai contoh yang mudah, di dalam hadis Bukhari, dalam Sahih Bukhari, terdapat sebuah hadis dengan riwayat yang sahih yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabul 'inda subabatil qaum, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah kencing berdiri. Kana yabul qa'iman 'inda subabatil qaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuang air kecil dalam keadaan berdiri di tepi tempat persampahan, ada suatu tempat perkampungan. Maka ini adalah hadis sahih. Adakah bermakna dia hadis sahih bermakna kita boleh mengamalkannya? Oh, ini hadis sahih, saya jumpa setiap kali dia kencing berdiri. Kita tanya kenapa? Sebab sabit dalam hadis. Dalam hadis sahih ada menyebutkan dalil yang jelas, dalil yang terang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Kita tak jumpa hadis sahih yang kata Nabi SAW kencing duduk, tak ada jumpa. Yang dijumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Maka untuk mengetahui berkenaan dengan perkara tersebut, maka perlu merujuk kepada ahli fiqh. Itu yang mudah. Ini belum lagi kita bawa hadis-hadis mengenai solat. Kerana seseorang itu tidak boleh, jika seorang masuk Islam, katakan dia tak pernah berjumpa siapa, dia masuk Islam dan kemudian dia ingin solat, maka diberikan kitab Bukhari kepadanya dengan terjemahan, jadi dia boleh baca bab solat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Kemudian cuba amal, cuba solat. Kata bagaimana solat? Kamu sudah baca hadis, kamu sudah ada terjemahan, ada terjemahan setiap daripada perkataan, semuanya diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Setiap istilah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Maka dia akan katakan saya tidak tahu bagaimana. Maka pakar hadis ataupun pakar fiqh mengatakan seseorang itu tidak akan berupaya untuk sembahyang walaupun satu rakaat hanya berdasarkan hadis, sama itu hadis sahih ataupun hadis yang selainnya, hadis yang mengenai solat, tidak boleh, tidak mampu sama sekali.
Apakah erti semua ini? Bermakna kita perlu bersandar kepada ulama. Kita perlu bersandar kepada ulama yang mempunyai authority, mereka yang mempunyai sanad keilmuan yang benar, yang sahih, yang ianya berantaian dan bersalah-silah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajarkan solat kepada kita. Apa maksud daripada hadis rukuk? Apa yang dimaksudkan dengan hadis dengan sunnah untuk rukuk? Bagaimana cara sunnah untuk qiyam? Bagaimana cara sunnah untuk i'tidal? Bagaimana cara untuk mengamalkan agama? Dalam puasa bagaimana? Niatnya bagaimana? Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Apakah perkara-perkara yang membatalkan wudu? Apakah syarat-syarat sah wudu? Apakah syarat-syarat sah solat? Itu semua kita tak akan jumpa dalam hadis sahih. Kita tak akan jumpa. Apakah perkara yang menjadi fardu di dalam solat? Apakah syarat sah solat? Apakah perkara yang membatalkan solat? Kita susah hendak menjumpakan segalanya dalam bentuk teratur di dalam hadis kalau kita hanya membaca dengan pemikiran dan logik akal kita tanpa bersandar kepada guru. Boleh jadi kita salah faham, boleh jadi cetakan salah, boleh jadi boleh jadi hadis tersebut telah dimasukkan daripada hadis yang lain dan kita tidak tahu bagaimana periwayatan nasikh dan mansukh, mana hadis yang datang dulu, mana hadis yang datang kemudian. Sesuatu itu akan pening. Demikian. Begitu juga dengan Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari mempelajari hadis daripada gurunya, iaitu Imam Al-Humaidi. Imam Bukhari mempunyai guru hadis bernama Imam Al-Humaidi. Imam Humaidi guru kepada Imam Bukhari, dan Imam Humaidi adalah seorang yang hebat dalam ilmu hadis. Tetapi apabila dia nak mengamalkan agama, dia tak hanya merujuk kepada hadis, dia merujuk kepada rakan rapatnya, iaitu Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Wahai Imam Syafi'i, bagaimana untuk amalkan hadis ini? Wahai Imam Syafi'i, siapa ini? Ini guru kepada Imam Bukhari rahmatullah alaihi, seorang yang hebat pakar hadis. Imam Syafi'i, bagaimana untuk amalkan hadis ini? Bagaimana untuk amalkan ini? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan zul yadain, mengenai hadis yang mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlupa di dalam solat sehingga solat itu sepatutnya 4 rakaat tetapi dibuat 3 rakaat, dan hadis yang panjang sehingga seorang sahabat yang bernama Zulyadain bertanya, ya Rasulullah, anuqisatis salah, adakah solat telah dikurangkan rakaatnya? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adakah aku terkurang dalam solat aku? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali semula ke arah kiblat dan menyempurnakan lagi satu kiblat, lagi satu rakaat. Maka di dalam hadis ini terdapat dalam riwayat yang sahih dengan riwayat yang berbeza-beza. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan dalam ilmu fiqh, dia tak tahu bagaimana untuk mengamalkan, maka sesuatu yang silap jika seseorang itu kita cukup bersandar dengan hadis sahih. Kita kembali kepada Al-Quran dan juga hadis sahih. Slogan ini pada zahirnya nampak indah, nampak baik, tetapi ia perlu diperhalusi. Ia perlunya diperhalusi. Apa maksud kembali pada Quran? Apa yang dimaksudkan dengan kembali kepada hadis sahih? Adakah kita ingin menyuruh orang-orang awam, masyarakat yang tidak ada latar belakang ilmu, terus kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih? Slogannya sudah baik, slogannya sudah bagus, kembalikan manusia kepada Al-Quran dan hadis sahih. Tetapi mari kita perhalusi. Baik, katakan kita sudah tiba masuk untuk amalkan kepada slogan tersebut. Baik, kita nak amalkan kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih. Baik, bagaimana untuk amalkan Quran? Hanya dengan membaca Quran dengan terjemahannya? Bagaimana untuk mengamalkan hadis? Lihat Bukhari dan lihat Muslim dan lihat terjemahannya sudah cukup? Tidak. Kita perlukan kepada ulama mujtahid yang mempunyai ilmu yang alat untuk mereka selam di dalam lautan yang hebat, lautan Al-Quran dan lautan hadis, untuk istinbat hukum, hakam dan juga perjalanan syariat dalam mengamalkan agama kita. Ia memerlukan sesuatu kehebatan ilmu alat yang mencukupi untuk menggali hukum.
Bukan Tom, Dick and Harry yang boleh melakukannya. Tapi apabila slogan itu disebarluaskan dan banyak kekeliruan dan juga kepincangan muncul apabila orang faham, oh ya, saya boleh terus rujuk kepada Al-Quran, mengapa saya perlu rujuk kepada para ulama? Di situ mula kepincangan. Alim pun boleh melakukan kesilapan, dia kembali kepada ulama, bukan maksum. Di situ mula kepincangan. Kerana kita sudah letakkan asas kita daripada awal. Tadi kita kata ulama yang kita nak cari adalah ulama yang bersanad, ulama yang mempunyai sandaran ilmunya yang berantaian sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan jika ada ulama mengajarkan kepada kita, baik hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana untuk rukuk, begini rukuk caranya. Baik, kita katakan, bagaimana kamu tahu rukuk begitu? Kamu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk begitu? Ulama tadi mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah, saya tak pernah jumpa, 1400 tahun telah berlalu. Jadi bagaimana kamu boleh pasti 100% yang Rasulullah rukuk macam itu? Boleh jadi rukuk ini suatu nama yang posisinya ataupun posturnya lain. Apa yang menyebabkan kamu begitu yakin yang rukuk begitu? Maka ulama yang bersanad mengatakan, saya mengambil ilmu tersebut daripada guru saya. Baik, guru awak ambil daripada siapa? Guru ini diambil daripada gurunya. Siapa gurunya? Kena tahu siapa gurunya. 2 minggu yang lepas kita telah sebutkan bagaimana sanad ilmu tersebut. Jadi seseorang itu apabila dia hendak mempelajari hadis, dia perlu mengetahui bagaimana latar belakang sanad guru itu. Daripada guru siapa dia ambil? Adakah dia hanya rujuk kepada syarah, kemudian dia syarahkan kepada manusia tanpa merujuk kepada mana-mana guru? Maka akalnya boleh tersilap, pembacaannya boleh tersilap, kefahamannya boleh tersilap. Baik, bagaimana untuk membentengi kesilapan tersebut supaya dia tidak tersungkur dalam kesilapan? Di situ kita perlukan ulama yang mempunyai autoriti, yang menyampaikan ilmu dengan penuh kejujuran, yang mempunyai ijazah, iaitu keizinan daripada orang sebelumnya untuk menyebarkan ilmu hadis dengan kefahaman yang sahih. Kerana tanpa sanad maka semua orang boleh mengucapkan ini ilmu hadis, ini ilmu hadis, ini kefahamannya begini, padahal dia ambil daripada lubuk otaknya sendiri. Boleh jadi kesalahan dan kesalahan, kesilapan menimpa, dan dia tidak mengikut kaedah ilmu yang telah digariskan oleh para ulama daripada para salafus salihin. Dan dia akan dengan senang lenang mengatakan bahawa perkara ini kamu tidak boleh lakukan. Ini berkaitan hukum hakam. Ini haram. Kenapa haram? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Dia menjadikan alasan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu, therefore benda itu tidak boleh dilakukan. Maka itu adalah menyilap daripada apa yang dibawa kaedah yang telah difahami sejak daripada para salafus salihin, daripada zaman para sahabat lagi. Mereka tidak pernah memahami bahawa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ianya adalah sesuatu yang ditegah di dalam agama kita. Daripada para zaman salafus salihin, tidak ada pun seorang yang memahami bahawa sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka umat ini perlu tinggalkan perkara tersebut. Tidak ada kefahaman itu daripada zaman para sahabat, daripada zaman para imam mazhab, para tabi'in, tabi'un tabi'in, zaman para muhaddisin, tidak ada. Kecuali lately, apabila fitnah akhir zaman, Allah Subhanahu Wa Taala hendak cetuskan perkara tersebut sebagai suatu asbab untuk dunia ini kiamat. Allah Taala mula-mula runtuhkan Turki Uthmaniyah. Runtuh Turki Uthmaniyah, naik daripada cara pendidikan barat, dan mereka daripada orientalis masuk di dalam ilmu-ilmu Islam, dan mereka cuba meletakkan keraguan dalam ilmu Islam, dan mereka memutuskan sanad-sanad ilmu tersebut, dan mereka membentuk universiti-universiti Islam yang mana pengajian agama di dalamnya diputuskan sanad ilmu agama. Akhirnya pesyarah-pesyarah di dalam universiti Islam mereka boleh ambil daripada mana-mana universiti. Kadang-kadang mereka lepasan London. Dan siapa yang mengajar tafsir kepada mereka? Yahudi. Siapa yang mengajarkan hadis kepada mereka? Orang Kristian. Ya benar, orang Kristian juga boleh mengajar hadis di Universiti London, di UK, di Amerika, di Chicago, ya. Kerana orang barat itu kajian mereka terhadap Islam lebih hebat daripada kita. Mereka mendalami ilmu hadis. Ada di antara mereka yang hafiz Quran, ada di antara mereka yang menghafal Al-Quran.
dan mereka mengetahui selok belok bahasa Arab lebih daripada orang Arab sendiri. Ini dipanggil sebagai orientalis. Mereka mengkaji dengan sedalam-dalamnya agama kita, dan mereka cari mana jarum dan mana lubang yang mereka boleh masuk untuk mereka putar belitkan dan mereka selewengkan makna-makna dan juga kefahaman dalam agama. Dan sesuai kejatuhan Turki Uthmaniyah, naik satu kefahaman yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih, dan akhirnya pemahaman itu telah berleluasa, dan akhirnya dunia Arab telah melemah. Dunia Arab telah melemah, dan akhirnya apa yang kita lihat natijah sekarang ini, apabila kami duduk bersama dengan ulama-ulama Arab, dan mereka mengatakan tidak lain dan tidak bukan, apa yang kita saksikan di dunia Arab sekarang ini adalah berasal daripada orang yang berpegang kepada slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih. Demikian apabila terputusnya sanad, mereka akan terputus kefahaman yang sebenar mengenai Al-Quran dan juga hadis. Kerana mereka terlalu berpegang kepada teks, mereka lupa untuk memahami konteks yang sebenar. Kerana agama kita bukan hanya untuk mempelajari teks secara akademik. Kita bukan hanya untuk mengaji secara akademik, secara teks, tapi kita perlu mengambilnya dengan konteksnya sekali yang sahih, dengan mafhum yang benar, dan kefahaman yang benar itu adalah melalui jalan ulama yang bersanad, yang bersalah-silah kepada Rasulullah SAW. Dan setiap kali ulama Arab yang datang, mereka akan memberikan kewaspadaannya kepada kami. Dia mengatakan, pelajari daripada apa yang berlaku di dunia Arab sekarang. Disebabkan golongan-golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis sahih mengatakan ini yang terbetul, yang lain mereka hukumkan bid'ah, dan ada yang mereka hukumkan khurafat, ada yang mereka hukumkan musyrik, dan akhirnya peperangan meletus. Kerana ada fatwa-fatwa kemudian yang datang yang musyrik, yang terkeluar daripada agama kita, ahli bid'ah ini adalah lebih teruk daripada orang kafir sendiri, maka halal darah mereka. Dan akhirnya tumbuhnya ekstremis agama. Daripada fahaman yang sama, tumbuhnya modernis agama dan tumbuhnya ekstremis agama yang dipanggil sebagai irhabi. Mereka memahami agama dengan cara yang tidak bersanad, akhirnya tidak ada unsur kasih sayang dan kecintaan di dalamnya. Tidak ada unsur toleransi di dalamnya. Maka mereka menumpahkan darah saudara mereka sendiri. Mereka berperang dengan saudara mereka sendiri. Kerana yang ini dikata melakukan tawassul, yang ini melakukan istighatsah, ini ziarah kubur wali, ini semua khurafat, mereka semua boleh dibunuh. Akhirnya dan demikian juga kajian daripada PDRM di Malaysia ini juga mendapati bahawa golongan-golongan ekstremis agama adalah mereka yang berpegang kepada slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih. Kerana itu kita katakan pada permulaan slogan ini nampaknya seperti zahirnya nampak cantik, nampak indah. Tetapi apabila diperhalusi dan apabila ini tidak difahami dengan baik, apa maksud Al-Quran dan hadis sahih? Adakah semua manusia masyarakat awam dibiarkan mengamalkan agama daripada hadis sahih dan sebagainya, dan meninggalkan para ulama? Di situ kepincangan akan berlaku. Di situ menyalahi adab dalam ilmu. Hari ini kitab Imam Bukhari Al-Adabul Mufrad, apabila dia memahami hadis bukan daripada tempatnya, maka itu adalah khilaful adab. Maksud al-adab iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, membuat sesuatu sesuai pada keadaan, sesuai pada tempatnya. Jadi makna adab ini adalah sesuatu istilah dan suatu konsep yang besar dalam agama kita. Dalam konsep pendidikan kita, konsep yang sebenar adalah konsep adab, bukan sekadar untuk mendapat maklumat, tidak. Konsep ataupun sistem pendidikan dalam agama Islam bukan hanya sekadar taklim, bukan hanya sekadar tadris. Tadris ini tu apa orang kata, to teach, untuk mengajar, bukan hanya sekadar mengajar, tapi the core of Islamic education, it is ta'dib.
at-ta'dib, daripada perkataan adab. That is to educate people, untuk memperadabkan manusia, untuk memperadabkan. Sejauh mana sesuatu masyarakat itu beradab, demikian masyarakat itu dipanggil orang yang tamadun. Dalam agama kita, orang yang bertamadun bukan maksudnya dia mempunyai bangunan yang hebat, binaan yang hebat, kota yang hebat, teknologi yang hebat. Tidak. Di dalam agama kita, fahami dengan baik, maksud masyarakat yang mempunyai tamadun, yang mempunyai civilization, yang mempunyai peradaban, adalah masyarakat yang mempunyai adab yang tinggi, mempunyai akhlak yang tinggi. Semakin tinggi akhlak dan juga adab mereka, demikian agama kita mengiktiraf ini adalah masyarakat yang mempunyai peradaban. Peradaban adalah terjemahan kepada civilization, ataupun nama lainnya bertamadun, orang yang bertamadun. Seseorang yang menyangka tamadun itu terletak kepada teknologi, peradaban manusia itu terletak kepada kecanggihan alat yang dimiliki oleh mereka, maka kita buangkan daripada akal kita, kerana itu bukan kefahaman konsep yang benar. Dan ini tidak menidakkan seseorang yang ingin membangunkan pembinaan ataupun teknologi. Tidak, Islam tidak melarang, tetapi ianya berdasarkan kepada adab itu. Maksudnya berdasarkan kepada agama yang kukuh. Kenapa didirikan? Kenapa masjid dicat? Kenapa dibuat bangunan ini? Kenapa dibuat bangunan ini? Adakah sesuai? Jika sesuai pada tempatnya, itu adab. Jika seseorang itu membuat kota yang baik dan kuat dengan senjata yang baik dan hebat sebagai satu bentuk pertahanan daripada musuh Islam, jika ia berada di tempat adab bukan untuk bermegah dan sebagainya, sebagai satu bentuk pertahanan, silakan, kerana ia berada di tempat. Tapi jika seseorang membuat bangunan yang tinggi, katakan, kemudian tidak ada siapa yang duduk di dalamnya, tak ada siapa yang berani, dia cuma hendak bermegah, katakan, itu bukan adab. Nampak seperti tamadun hebat, Masya Allah, bangunan pencakar langit dan sebagainya. Jika ianya sesuai, maka ianya beradab. Jika ia tidak sesuai, dan kemudian mungkin orang takut untuk duduk, akhirnya banyak ofis kosong kerana ramai orang takut untuk duduk bangunan yang tinggi dan sebagainya. Dia hanya sebagai macam, melainkan kalau dia buat tu untuk, katakan niatnya untuk tunjukkan macam batu nisan, katakan, supaya manusia tengok ingat mati. Mungkin ada faedahnya, mungkin ada adab di situ. Tapi adakah itu niatnya? Jika seorang buat supaya manusia seluruh dunia nampak ini seperti batu nisan, supaya dia ingat kematian, sebab ingat kematian adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika ianya tidak berfaedah dan sebagainya, dan niatnya adalah untuk bermegah, maka ia disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai alamat kiamat. Orang berlumba-lumba untuk mendirikan pencakar langit, ini adalah alamat dunia hendak hancur. Bukan dunia makin bertamadun, mungkin dunia bukan bertambah hebat, dunia dah bertambah uzur, kata Rasulullah. Makin tinggi bangunan, semakin pencakar langit bangunannya, semakin sakit dunia kita, kata Nabi SAW. Berjagalah, maksudnya kiamat dah nak hampir, kata Rasul. Semakin tinggi, bukan semakin hebat, tapi semakin uzur dunia kita. Maka seorang ulama bernama Al-Imam Abdullah Ibn Wahab, beliau mengatakan, setiap ahli hadis, setiap orang yang pakar dalam hadis tetapi tidak mempunyai imam dalam fiqh, dia tidak ada panutan dalam fiqh, nescaya dia akan tersesat. Aku telah bertemu 300 alim yang hebat di dalam ilmu hadis, kata Imam Abdullah. Aku telah bertemu dengan 300 alim yang pakar dalam ilmu hadis. Kalau bukan kerana Malik bin Anas dan juga Imam Lais bin Sa'ad, nescaya mereka semua binasa. Kenapa? Kerana bukan semua muhaddisin yang pakar untuk memahami dan juga mengerti bagaimana jalan untuk mengamalkan agama. Kenapa? Kerana pada zaman Salafus Salihin, Imam Malik bin Anas yang merupakan pengasas kepada mazhab Maliki,
dan juga Imam Lais juga mempunyai mazhabnya tersendiri, tetapi kerana anak muridnya tidak meneruskan mazhabnya, maka mazhabnya terpendam begitu sahaja. Untuk pengetahuan kita, pada zaman salafus salihin bukan hanya 4 mazhab, tetapi ada berbelas mazhab, berpuluh-puluh mazhab, kerana ramai imam yang mencapai kepada darjah mujtahid, iaitu mereka mempunyai mazhab tersendiri. Tetapi oleh kerana anak-anak murid mereka tidak dapat meneruskan legasi mazhab tersebut, dan akhirnya dia terkubur bersama dengan pengasas mazhab tersebut, maka dia tidak diteruskan. Tapi 4 mazhab yang mana ianya disusun dengan begitu cantik, dengan begitu teratur, dan juga legasi kepada kefahaman mazhab itu diwarisi kefahamannya oleh anak-anak murid kepada setiap imam mazhab tersebut. Dan mereka menyusun, setiap zaman mereka memperbaiki kaedah, mereka memperbaiki mazhab tersebut. Bukan bermakna mereka keluar daripada mazhab, tidak, tetapi di atas dasar dan juga usul yang telah dibentangkan oleh Imam Syafi'i, mereka berjalan di atas usul tersebut. Walaupun kadang-kadang pendapat mereka bertentangan dengan Imam Syafi'i, tetapi mereka masih berada di atas usul, kerana setiap zaman fikah itu berkembang. Kadang-kadang sesuatu hukum itu berubah mengikut zaman, dan demikian para murid daripada imam mazhab ini menyampaikan kepada anak murid mereka, maka semakin lama semakin ramai anak murid yang mengambil kefahaman mazhab tersebut, dan akhirnya sampai kepada saat kita sekarang. Saat kita sekarang ini masih kita berpegang kepada mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih. Apakah hukum kita bertaklid dengan mazhab Syafi'i kalau kita bukan orang yang sampai kepada darjat ijtihad yang boleh mujtahid seperti imam-imam mazhab, ilmu kita tak sampai, maka wajib untuk kita bertaklid. Wajib li ghairihi, kan? Wajib li ghairihi, kita perlu faham wajib li dzatih dan juga wajib li ghairihi. Wajib li ghairihi, wajib kerana sesuatu yang lain. Apa yang sesuatu yang lain? Sesuatu sebab kita tak sampai kepada darjat untuk memahami terus daripada Quran dan hadis sahih. Ia adalah lautan yang dalam. Lautan yang dalam. Seperti seseorang yang ingin isi minyak petrol, katakan. Dia kata, aku tak nak ambil daripada petrol Caltex ataupun Petronas ataupun Petron ni, mungkin tak asli, dia kata. Dia takut palsu, dia takut petrolnya palsu. Itu petrol, takut petrol maudhu', dia kata. Jadi apa dia buat? Biar aku sendiri yang selam dalam laut, biar aku sendiri cari mana petroleum, biar aku puas hati, biar aku sendiri. Dia perlu cari alat bagaimana untuk mengesan dahulu, mengesan petroleum di mana tempat. Lautan luas, 70% dunia ini adalah diselubungi dengan lautan. Dia perlu cari alat, dia perlu kemudian cari alat pula untuk gali, besi untuk gali pula, cari, bawa petroleum dia, bawa ke loji pula, tapis pula. Susah ataupun tidak? Bukankah dia masing-masing mempunyai kepakaran masing-masing? Kepakaran mengesan petroleum, kepakaran yang korek di pelantar minyak tersebut, kepakaran untuk menapis dan untuk mengagih-agihkannya. Ia memerlukan suatu proses yang panjang. Kalau perkara dunia kita boleh memahami perkara tersebut, untuk kita isi minyak, bukankah mudah diambil daripada orang yang pakar-pakar, mereka telah gabungkan kepakaran mereka dan memudahkan kita. Hai, ini mazhab, itu mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki ataupun mazhab Hanbali. Para ulama yang mereka telah menghabiskan hampir seluruh hidup mereka untuk ilmu agama, untuk tenggelam di dalam ilmu agama, untuk menyusun satu persatu, untuk memerhatikan hadis, memerhatikan ayat Al-Quran, untuk memerhatikan asbabun nuzul, yang mana ayat Al-Quran yang datang dulu, yang mana kemudian. Dia tengok hadis, mana hadis datang dulu, hadis datang kemudian. Kerana hadis yang datang kemudian boleh jadi ianya pemasukh kepada hadis yang sebelum itu. Dan mereka kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kita berhutang budi kepada para imam mazhab. Kita amat terhiris apabila ada sependapat daripada golongan muda
Yang ulama kata mereka adalah ulama muda yang mentah. Apabila mereka mula mencaci para ulama yang terdahulu, mereka mula mencela kepada ulama-ulama daripada para salafus salihin. Mereka mengatakan Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Allahu Akbar. Saya separate sebab apa? Imam Syafi'i lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaedah pengambilan hadis tak sama seperti para muhaddisin yang mereka datang setelah daripada para imam mazhab. Kita terfikir benda ini satu yang basic. Bagaimana mereka ini boleh terperosok dengan slogan yang seperti itu? Sesuatu yang amat basic untuk difahami. Kaji sirah Imam Syafi'i, kaji sirah Imam Abu Hanifah. Bila tahun mereka, Imam Muslim, Imam Ibn Majah, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan lain-lain, mereka datang kemudian. Ya, mereka mempunyai sumbangan yang besar di dalam hadis, tetapi para muhaddisin mereka sentiasa perlukan kepada imam fiqh untuk mengetahui bagaimana perjalanan syariat agama. Tidak hanya cukup dengan ilmu hadis. Dan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, sebelum menjadi imam mazhab, beliau adalah seorang yang hebat di dalam ilmu hadis. Beliau mempunyai musnad sendiri, musnad Syafi'i. Tapi kerana beliau ingin memberi khidmat yang besar dalam fiqh, kerana dalam pengamalan agama, ilmu fiqh adalah lebih besar daripada ilmu hadis, lebih penting untuk difahami. Jika seseorang itu tidak mempelajari hadis, katakan dia hanya mempelajari fiqh, sudah cukup untuk dia mengamalkan agama. InsyaAllah sudah cukup untuk dia mengamalkan. Walaupun dia tak tahu dia lakukan rukuk ini apa hadisnya, melakukan sujud, dia melakukan amalan ini mana hadisnya, dia melakukan haji, dia perlu miqat di sini, dia tak tahu hadis ada di mana wajib dia melakukan miqat. Kalau dia datang daripada arah sini, di mana miqatnya. Kalau dia datang daripada Yaman, daripada mana miqatnya. Kalau dia datang daripada Iraq, di mana miqatnya. Dia tak tahu mana hadis tersebut, tapi dia hanya mempelajari fiqh, amalnya sah. Tetapi seorang yang mempelajari hadis dan dia tengok hadis dan dia cuba amalkan daripada hadis, boleh jadi amalnya tidak sah walaupun dia tengok pada hadis, kerana mungkin pengertiannya tidak cukup, kerana ia yang perlu digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kerana satu perjalanan syariat tidak cukup dengan satu kitab, diperlukan kepada riwayat-riwayat yang lain. Dan kita perlu faham apabila tidak dibacakan, apabila Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mengatakan bahawa setiap kali waktu subuh di dalam solat dibacakan doa kunut, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan sunatnya dinamakan sebagai sunat ab'ad ataupun sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Maka timbul golongan-golongan muda pada ketika ini. Imam Syafi'i tidak tahu hadis, dia tak jumpa hadis yang sahih yang mengatakan Rasulullah tidak membaca doa kunut ketika solat subuh. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan adabiah, dengan adab. Ya, benar Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada kunut dalam solat subuh, tetapi antara imam dengan imam mereka sentiasa hormat menghormati, kerana sesuatu pendapat yang mereka pegang dan pendapat itu tidak dipegang oleh orang lain, boleh jadi orang lain tidak sampai kepada, tidak jumpa hadis tersebut, ataupun ada pendapat yang dia kata tidak ada, dan pendapat lain kata yang ini ada, hukumnya sunat. Maka mereka akan sentiasa menghormati kepada imam yang lain. Boleh jadi hadis yang dijumpai itu aku tak jumpa, mungkin aku tak jumpa, aku tak bertemu dengan hadis tersebut. Maka antara imam dengan imam, lihat bagaimana siarah Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, bagaimana begitu menghormati kepada gurunya, iaitu Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Begitu menghormati. Lihat sirahnya, lihat riwayat hidupnya, walaupun kedua-duanya ada pengasas mazhab. Lihat bagaimana adabnya, bagaimana begitu hormatnya Imam Syafi'i kepada gurunya, iaitu Imam Malik bin Anas, yang merupakan pengasas kepada Imam mazhab Maliki. Imam Malik begitu hormat kepada gurunya Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Imam Syafi'i apabila beliau pergi ke perkuburan Imam Abu Hanifah, apabila beliau menziarahi kubur Imam Abu Hanifah, maka dalam solat subuh, kerana kubur itu ada di kawasan masjid, maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih ditolak untuk menjadi imam. Maka di dalam solatnya tidak dibacakan doa kunut. Maka setelah daripada solat, anak muridnya bertanya, wahai imam, adakah kamu telah menukar pendapat kamu berkenaan dengan kunut ketika subuh, sehingga kami mendapati kamu tidak membaca doa kunut ketika tadi solat subuh? Maka dia katakan, tidak, aku masih berpegang bahawa solat bacaan doa kunut ketika solat subuh itu adalah sunat yang dituntut. Tetapi kerana adab aku kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan pendapat bahawa
membaca doa kunut itu tidak disunatkan di dalam solat subuh. Maka aku menghormati orang yang berada dalam kubur ini. Lihat, orang yang berada dalam kubur, adabnya. Tapi hari ini subhanallah, Imam Syafi'i rahmatullah alaih sudah pun berada di alamnya. Golongan-golongan muda dengan mudah mengatakan Imam Syafi'i tidak jumpa hadis baca doa kunut ini adalah bid'ah dan sebagainya. Mudah untuk membid'ah-bid'ahkan. Ini adalah suatu yang perlu kita berwaspada. Kita perlu berwaspada kerana sesuatu yang telah ditetapkan oleh para salafus salihin berdasarkan kekuatan dan keteguhan ilmu mereka terhadap sesuatu hukum hakam. Tiba-tiba ada ulama muda pada ketika ini bid'ah, ini khurafat, ini syirik, ini tawassul. Ini kita perlu berhati-hati dan kita perlu perhalusi dan perlu kita cermati. Seperti bacaan tahlil, bacaan Yasin dan sebagainya, 3 hari, 7 hari, 10 hari. Ada yang dengan mudah mengatakan ini adalah tinggalan legasi Hindu dan juga Buddha dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang kita pelik, adakah dia tidak membaca sejarah bagaimana ulama yang muktabar datang mengislamkan tempat kita, dan mereka telah membersihkan banyak amalan-amalan kita daripada khurafat, termasuk bacaan tahlil, talqin, yasin. Bagaimana kebijaksanaan mereka dalam menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Melayu. Mereka telah mengusungkan banyak elemen-elemen yang tidak baik di dalamnya dan menyuntik dengan elemen-elemen Islam di dalamnya, elemen tasawuf, elemen kesufian yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kadang-kadang kita sedih kerana apa? Kerana slogan ini telah merebak dengan luas dan ramai anak-anak muda yang cepat, yang tertangkap dengan logiknya, percaya dengan slogan-slogan tersebut. Dan dengan mengatakan kenapa kita perlu bertaklid dan sebagainya, kenapa kita berpegang pada mazhab dan sebagainya. Mana dalil hadis yang kata kita perlu berpegang pada dalil mazhab, perlu berpegang pada mazhab. Dan begitu kita minta dia dalil, apakah hadis sahih yang mengatakan kita tidak perlu berpegang kepada mazhab? Orang bertanya apa dalil kena berpegang kepada taklid, kepada mazhab. Kita minta dalil, apakah Rasulullah SAW melarang untuk berpegang pada taklid dan mazhab? Baik, bacaan Al-Quran yang kita bacakan adalah riwayat Hafs, yang kita bacakan dengan satu riwayat. Adakah kita tahu dalam bacaan Al-Quran ada 7 riwayat yang muktabar dalam pembacaan Al-Quran? Dan bacaan Al-Quran yang kita baca di Nusantara ini kebanyakan daripada riwayat Hafs. Ianya adalah salah satu riwayat daripada 7 riwayat yang muktabar yang dibaca di seluruh dunia. Ketika belajar di Afrika, mereka menggunakan riwayat yang lain. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada juga wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Alif lam di situ, setiap alif lam yang bertemu dengan hamzah dia dipisahkan. Ini bukan bacaan orang Kelantan. Ini bukan ini mau Kelantan ke apa baca baik ni Ada wadduha. Sesak ke apa ni? Tak sesak tak sesak. Ini satu riwayat yang muktabar, yang disahihkan, yang disahkan, diiktiraf oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembacaan Al-Quran. Benar. Dan sepakat mengatakan kita tidak boleh bercampur aduk. Siapa yang baca riwayat Hafs, dia kena baca riwayat Hafs sahaja. Semua qurra, semua ahli qiraat, semua bersepakat tidak boleh campur aduk. Tidak boleh wadduha wal laili idza saja. Saja-saja je dia. Wadduha dia nak baca duha, tapi saja dia nak baca riwayat yang lain. Kita ada riwayat Khalad, kita ada riwayat Qalun, kita ada riwayat Warsh, kita ada riwayat Ibnu Kathir, kita banyak riwayat dalam bacaan qiraat. Baik. Kita telah sepakat seluruh yang berada di Masjidil Haram, yang berada di Saudi, mereka mengatakan kita apabila baca satu qiraat kena berpegang pada satu qiraat. Kalau nak pindah kepada qiraat yang lain, kena baca seluruh dengan baca riwayat tersebut. Tidak boleh campur-campur. Di manakah dalil? Di manakah dalil yang kita kena berpegang kepada satu qiraat saja?
Tidak ada, tetapi ini telah disusun oleh para ahli qiraat, para mereka yang pakar dalam Al-Quran, mengatakan kita tidak campur aduk. Kita baca riwayat Hafs, kita baca riwayat Hafs, melainkan kita telah mempelajari riwayat Qalun. Kita telah mempelajari riwayat Qalun dan bagaimana kaedah-kaedahnya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana pembacaannya, baru kita boleh baca riwayat tersebut. Kalau baca-baca saja, oh hari ini ustaz baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amun ataupun amin? Amun ataupun amin? Amin. Amin tidak ada ikhtilaf. Demikian kita katakan. Kerana seorang orang yang berpegang kepada slogan Al-Quran dan hadis sahih, mereka juga mengatakan kiraat kena baca satu kiraat saja, tidak boleh bercampur aduk. Tapi apabila datang mazhab, kita boleh campur-campur. Sekejap kita boleh, sekejap batal pegang pegang isteri, batal tak batal. Lepas tu masuk solat, bila solat hidung berdarah, tak batal, diikut mazhab ini pula. Tadi diikut mazhab lain, yang ni diikut mazhab lain. Lepas tu waktu rukuk nanti ikut mazhab Syafi'i, waktu iktidal solat subuh tak baca doa kunut, diikut mazhab Hanafi. Dia pindah-pindah. Itu namanya talfiq. Demikian, itu adalah menurut hawa nafsu. Nampak macam amal agama, tetapi agama itu menuntut untuk kita memerangi ataupun tidak menuruti hawa nafsu. Seorang yang hanya ikut kesedapan dia kata agama itu mudah, dengan beralasan agama itu mudah untuk mencampur-campurkan mazhab, itu adalah sesuatu yang amat silap. Maka demikian sedikit penjelasan mengenai Imam Bukhari rahmatullah alaih, bahawa beliau bukan menyusun kitab-kitab, membuat kompilasi hadis untuk mencipta satu mazhab baru, supaya ada orang kata sampai ini ada agama baru, ini agama yang tersahih. Tidak. Dalam jami' sahih daripada 7,000 hadis, di dalamnya ada 120 hadis yang dhaif dalam jami' sahih sendiri. Dan dalam kitab Adabul Mufrad juga terdapat hadis-hadis yang dhaif. Mengapa Imam Bukhari mempunyai hadis-hadis yang dhaif? Dalam Adabul Mufrad begitu banyak hadis dhaif, dan dalam Jami' Sahih, dalam Sahih Bukhari mempunyai 120 hadis yang dhaif. Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadisnya daripada 436 guru. Daripadanya 80 guru adalah rijal yang masih mempunyai keraguan di dalamnya. Kerana Imam Bukhari rahmatullah alaih berguru daripada orang Mu'tazilah, berguru daripada orang Imam Syiah, berguru daripada orang Jahmiyah, berguru daripada orang Khawarij. Dan periwayatan daripada mereka juga dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari mengetahui syarat bagaimana untuk masukkan hadis yang sahih di dalam, dan dia mengetahui siapa guru-guru yang diambilnya, boleh pakai ataupun tidak boleh pakai. Kita tidak boleh mengatakan oh Imam Bukhari ambil daripada orang Syiah, bermakna kita kena buang semua daripada Imam Bukhari rahmatullah alaih. Tidak. Maka demikian muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para muhaddisin mereka sentiasa perlukan kepada ulama. Kerana ulama fiqh, maka binasa 300 alim hadis. Maka orang bertanya kepadanya, bagaimanakah kamu boleh mengatakan yang sedemikian? Maka beliau mengatakan, aku telah mendapati terlalu banyak orang yang menghimpunkan hadis-hadis, aku telah mendapati terlalu banyak menghimpunkan hadis, maka ia telah memeningkan aku. Kerana Imam Abdullah sendiri adalah imam pakar hadis, dia banyak meriwayatkan ratusan ribu hadis dihafal, dan akhirnya aku sendiri pening bagaimana untuk mengamalkannya. Maka aku sentiasa menyangka bahawa setiap apa yang telah datang, kerana apabila dia mengumpulkan hadis, dia mempelajari hadis, dia ingat, dia sangka bahawa semua yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh beramal dengannya. Tadi kita bawakan Sahih Bukhari yang mana Rasulullah SAW kecing berdiri. Maka aku bentangkannya kepada Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik seorang yang hebat, pengasas kepada mazhab Maliki. Dan juga Imam Lais, aku berguru kepada Imam Malik dan Imam Lais. Maka mereka berdua berkata, ambil yang ini dan tinggalkan yang ini. Maksudnya hadis ini boleh pakai, hadis ini mungkin dimasuhkan dan sebagainya. Maksud daripada hadis ini begini, begini dan begitu, maksud daripada hadis ini begini dan begitu, maka kamu amalkan yang ini. Maka demikian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan sangka mereka hanya hebat dalam fiqah, mereka tidak hebat di dalam hadis. Imam Abu Hanifah hebat di dalam hadisnya, hanya kerana
masanya banyak dihabiskan dalam fiqh, kerana itu namanya tidak terselah dalam bidang hadis. Kerana Imam Abu Hanifah menyusun 12 juta masail, 12 juta masail dalam fiqhnya. Daripada 12 juta yang dapat kritikan mengenai bagaimana masail tersebut, hanya 6 ataupun 7 masail yang mendapat kritikan. Adapun Imam Bukhari masih banyak kritikannya, Imam Muslim banyak kritikannya. Walhasil, seseorang itu jika hendak mengamalkan agama, maka tidak cukup dengan hadis, kerana para muhaddisin bukan semua yang pakar dalam ijtihad, bukan pakar dalam fiqh, tetapi ulama fiqh itu, para mujtahid itu sudah pasti mereka pakar di dalam hadis, setiap mujtahid. Maka demikian sedikit sebanyak sebagai pendahuluan kepada kitab Adabul Mufrad, dan insya-Allah pada minggu-minggu yang akan datang kita akan mempelajari daripada hadis yang pertama daripada Adabul Mufrad Imam Bukhari rahmatullah alaih.